Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke AB Channel bersama saya, host anda, Zahir Asna. So, dalam video Ejen Ali musim ketiga, episod ketiga bahagian 2 pada hari ini, saya akan kongsikan dengan korang semua tentang apakah perincian-perincian menarik dan fakta menarik yang saya nampak dalam episod yang ketiga yang mungkin korang pun perasan atau mungkin korang tak perasan. So, jom sama-sama kita bincangkan. So, mula-mula saya akan kongsikan dengan korang semua fakta menarik yang kita dapati dalam episod yang ketiga pada kali ini. Yang mana fakta paling menarik bagi saya adalah kita mengetahui bahawa ada satu lagi watak yang lebih besar daripada watak Uno yang merupakan antagonis dalam Ejen Ali, iaitu watak Zero. Dan fakta menarik juga, kalau korang perasan, nama-nama bagi numero ni adalah nombor dalam bahasa Spanish sebenarnya. Contohnya macam Uno adalah 1, Dos bermaksud 2 dalam bahasa Spanish, kemudian Tres adalah 3, kemudian Cuadro adalah 4, kemudian Cinco adalah 5, Sis 6, Siete 7, Ocho 8 dan seterusnya. So, kalau korang perasan, nama-nama mereka ni adalah nickname yang diberikan berdasarkan nombor dalam bahasa Spanish. Dan kemudiannya, kita juga mengetahui bahawa Ejen Rizwan telah pun berjaya untuk membuang ataupun menghalang perkara yang telah ditanam oleh Cinco ke dalam badan Ejen Rizwan daripada berfungsi. Dan benda ni merupakan satu advantage yang menarik kepada Ejen Rizwan lah. Tapi Ejen Rizwan mengatakan bahawa kalau mereka betul-betul nak menghapuskan benda ni daripada badan mereka, dia kena berjumpa dengan Cinco dahulu. So, mungkin apa yang berlaku kepada Ejen Rizwan ni hanyalah temporary dan bukan permanently saja. Mungkin bila tiba masanya nanti, Ejen Rizwan mampu untuk dikawal balik oleh si Cinco. Kemudian fakta menarik yang seterusnya pula adalah Ejen Mata yang berjaya mendapat 4 tempat tertinggi dalam peringkat pertama Mata Arena telah pun mendapat upgrade mengikut pilihan mereka yang tersendiri. Ali telah pun mengupgrade dengan memakai suit Electromagnetic Techno, yang mana suit tersebut sebenarnya mempunyai kemampuan untuk mengawal medan magnet yang berada di sekitarnya, menyebabkan Ali mampu untuk mengawal gasing yang selama ini hanya digunakan dengan melemparkan tali saja. Kali ni dia dah tak perlu nak guna tali dah. Dia baling sekali, terus dia kawal dengan suit tersebut mengikut kemampuan dan keinginan dia sendiri. Dan memang Ali sangat perform menggunakan suit tersebut. Kemudian Alicia pula, dia telah berjaya untuk upgrade senjata dia daripada balistik kepada busur panah. Dengan menggunakan busur panah ni pun, Alicia kemampuan dia memang tak dapat dipertikaikan lagi lah. Tenang je dia menghadapi robot-robot latihan yang terdapat dekat bilik upgrade tersebut. Kemudian Kim pula, untuk Kim ni sebenarnya agak menarik juga. Instead of dia pilih nak upgrade senjata ataupun suit, dia lebih memilih untuk menambah aksesori dengan menukar gelombang warna daripada bunyi yang dihasilkan oleh dia. So, mungkin sebenarnya kemampuan dia ni sudah pun berada pada kemampuan yang tak perlu lagi nak upgrade. Dan dia dah yakin dengan kemampuan yang dia ada. Cuma dia seorang yang ceria dan suka kepada warna-warni dan satu yang ceria kan. So, dia pilih untuk menambah aksesori. Manakala untuk Alex pula, dia menambah pelenyak bunyi pada suit dia, menyebabkan segala tindak tanduk Alex ni sangat-sangat diam dan dia mampu bergerak dalam keadaan yang boleh dikatakan seakan-akan halimunan untuk menyerang seseorang. Kemudian fakta yang seterusnya pula yang kita dapat tahu adalah Ejen Rizwan dan Dos sebenarnya bukanlah watak jahat. Ejen Rizwan dan Dos sekarang sedang cuba untuk menumpaskan numero. Fakta yang seterusnya pula adalah Sis dan Siente telah pun berjaya untuk diambil semula oleh Cinco dan juga Tres. Dan kita juga telah ditunjukkan macam mana kemampuan Cinco untuk mengawal tubuh seseorang. Bukan setakat mengawal minda je. Cinco ni dengan alatan dia mampu untuk mengawal pergerakan seseorang itu. So, memang sangat-sangat bahayalah senjata yang dihasilkan oleh Cinco ni kalau Ejen Rizwan dan Dos tak berjaya untuk menghalang numero daripada terus beraksi. Dan fakta menarik yang seterusnya juga adalah kita dapat tahu bahawa Ejen Bakar lah orang yang bertanggungjawab untuk memilih upgrade untuk Ejen Alia, dan Ejen Bakar jugalah orang yang telah memilih upgrade untuk Ejen Ali. Tapi Ejen Bakar ni sebenarnya dia pilih ikut suka hati dia je. Benda yang dia nampak cool, benda yang dia nampak smart, dia terus pilih. Sedangkan benda tu dia pun tak tahu apa fungsinya. Tapi ternyata Ejen Bakar ni luck dia tinggi juga kan. Nasib dia baik, dia pilih benda yang ngam dan memberi faedah yang banyak kepada penggunanya. Kemudian antara perincian-perincian menarik yang saya dapati dalam episod kali ini pula adalah part yang pertama yang bagi saya merupakan detail yang menarik dalam episod pada kali ini adalah pada permulaan perjumpaan antara Siente, Sis dan juga Komeng. Siente dan Sis telah pun oleh si Komeng tu, menyebabkan muka Komeng sangat-sangat terkejut masa tu sebelum diorang menyerang polis dan juga menyerang pos kepada cyber delivery. Part ni mungkin ada korang yang perasan, mungkin juga ada korang yang tak perasan. Antara benda yang saya rasa mungkin korang terlepas pandang adalah masa tengah sarapan pagi, Ali, Rudy, Mika, Rosa,
pakai dan juga Jack tengah makan bersama-sama. Masa diorang tengah borak-borak tu, kalau korang perasan ada satu scene kelakar juga si Rudy ni sebenarnya. Dia pergi ambil Jack punya sosis masa Jack tengah berbual-bual. Dia macam curi-curi ambil lah. Scene ni bagi saya adalah scene yang agak lawak dan perincian yang memang sangat-sangat detail lah kan. Bagi kita yang tengah fokus kepada apa yang dikatakan oleh Alicia, mungkin kita tak perasan. Tapi lepas tengok beberapa kali, baru saya perasan scene tersebut. Kemudian, part yang menarik juga adalah detail macam mana muka Ejen Ali telah pun lebam setelah dia gagal untuk menggunakan sut tangan yang berat tu dan dia telah ditumbuk oleh robot tersebut. So kita dapat tengok pada pipi bahagian kiri Ejen Ali ada sedikit lebam dekat situ. So itulah perkongsian yang saya nampak tentang fakta-fakta menarik dan detail yang ada dalam episod yang ketiga. Mungkin ada di antara korang yang nampak benda yang saya tak perasan dan orang lain juga tak perasan. So kalau korang nampak, please drop your comment down below, okay? Kita sama-sama berbincang untuk kita menaikkan lagi martabat animasi-animasi tempatan kita supaya setanding dengan animasi-animasi luar negara. Okay? Dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel AB Channel kepada korang yang tak subscribe lagi. Dan kepada korang yang dah subscribe, terima kasih banyak saya ucapkan. Teruskan menyokong YouTube channel ini untuk lebih maju pada masa yang akan datangnya. Akhir kalam dari saya, tiada Tuhan selain Allah. Assalamualaikum warahmatullahi